Dua-dua ada Okay, Badiul Zaman. Ada. Okay. Firdaus. Ada. Okay. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Ada. Okay. Musa. Musa. Zafrina. Zafrina. Zafrina ada? Ada. Okay. Akifah Naila. Saya. Okay. Edrina Sofrina. Ada. Okay. Zaini Maisara. Ada. Okay. Nur Kairina Aufa. Ada. Okay. Sirun Omar. Ada. Okay. Sofia Amani. Saya. Okay. Zuhaira Hasanah. Zuhaira Hasanah. Ada. Okay. Okay, ada lagi yang Ustaz tak panggil? Ada lagi yang Ustaz tak panggil? Ada. Nama apa? Akil. Okay, Akil dah. Lagi? Lain? Ada lagi tak? Saya nak Insyirah. Kamu nama apa? Asma Insyirah saya. Okay. Tadi Lagi? jadi sama. Okay, tak apa. Lagi siapa lagi? Ada lagi tak? Okay. Kalau tak ada, okay, kamu boleh gunakan buku tulis Jawi yang berwarna hijau. Kalau kamu tak ada, kamu boleh gunakan kertas yang bergaris. Okay, Ustaz tak nak buku kertas yang kosong. Okay, kertas yang ada garisan. Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz, ambil buku tulis warna hijau ke coklat? Buku tulis warna hijau. Okay, buku tulis yang ada warna hijau dia tulis buku tulis Jawi. Okay. Ustaz nak satu buku warna hijau. Nanti bila subjek Jawi kamu boleh gunakan buku yang sama. Buku tulis Jawi warna hijau. Okay. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni adalah sekejap, Ustaz buka Ayah saya. Ustaz, boleh saya guna buku purple yang Jawi? Buku purple? Mana buku purple? Tu bukan. Dia warna hijau. Buku tulis hijau. Ada tak? Kalau tak ada, kamu guna buku kertas kosong dulu. Kertas tulis kertas dulu. Sebab buku tu untuk subjek lain. Okay, kamu kena guna buku warna hijau. Kalau tak, nanti buku kamu tak cukup. Kalau tak ada buku warna hijau, kamu guna kertas dulu. Kertas yang bergaris. Okay? Kalau tak ada buku hijau, kamu guna kertas dulu. Kamu guna kertas yang ada garisan. Ustaz, Ya? buat apa? Okay, kamu semua dah sediakan kertas dengan buku? Dah. Dah. Okay, kalau dah, nanti kejap lagi kita belajar kejap Okay, kejap. Okey, Ustaz. Kejap ya. Okay. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan. Okay, nampak tak yang Ustaz share?
Nampak. Okey, nampak? Okey. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan pelajaran yang pertama lagi, huruf Jawi, tapi kita akan pergi ke unit yang kedua, penulisan huruf Jawi. Okey, macam mana kamu nak tulis huruf Jawi? Kamu semua dah kenal kan huruf-huruf Jawi? Dah kan? Okey, Ustaz dah ajar kamu minggu lepas berkaitan dengan huruf Jawi. Okey, jadi untuk hari ni kita akan belajar. Tak nampak present Ustaz. Tak nampak? Yang lain nampak tak? Nampak. Saya dah nampak. Jadi untuk hari ni kita akan belajar cara penulisan huruf Jawi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, huruf Jawi ada 3 kelompok penulisan. Dia ada 3 kelompok penulisan. Okey. 3 kelompok penulisan. Okey, kita tengok apa dia 3 kelompok ni. Okey, yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung Ustaz, seterusnya. jadi kena salin ke dalam buku tulis? Tak perlu lagi, kamu tak perlu tulis. Okey. Tunggu, kalau Ustaz suruh tulis baru kamu tulis. Kalau Ustaz tak suruh tulis kamu tak payah tulis lagi. Okey, kita tengok kelompok yang pertama adalah huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Kemudian nombor 2, huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kalau yang tadi dia tak boleh sambung selepasnya. Tapi untuk nombor 2 ni dia boleh sebelum dan selepas. Tak perlu salin. Okey, kemudian nombor 3, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, jadi kita ada 3 kategori. Apa? Okey, dengar tak? Apa dia? Kamu tak perlu salin, tak perlu salin. Kamu tak perlu salin. Kamu tak perlu salin. Kamu dengar je dulu Ustaz terang, kamu tak perlu salin lagi. Okey? Nanti kalau Ustaz salin baru kamu salin. Sekarang ni kamu dengar dulu apa yang Ustaz nak terangkan. Okey. Jadi kita ada 3 kelompok penulisan. Yang pertama adalah apa? Jadi tak apa. Kalau kamu tak ada buku hijau, kamu gunakan kertas lain dulu ataupun kamu guna buku yang selain daripada buku sekolah. Boleh. Kamu guna buku tu. Okey, boleh. Okay. Musa, kamu boleh tak kamu jangan buka mikrofon sebab bila kamu buka, kamu jadi bising. Nak tulis Ya? apa Ustaz? Kejap, kamu tak perlu tulis lagi. Kamu dengar Ustaz terang dulu. Okey, dengar Ustaz terang. Kamu tak perlu tulis lagi. Okey. Jadi penulisan Jawi ni kita ada 3 kelompok. Yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Yang kedua, huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Dan yang ketiga, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, kita tengok dulu setiap kelompok ni. Okey, kita tengok yang pertama, huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Ataupun kita panggil dia huruf kedekut. Maksudnya dia bagi sambung sebelum dia je. Kalau selepas tu tak boleh sambung. Kedekut. Okey. Apa huruf-huruf dia? Kita tengok satu-satu. Yang pertama, alif. Okey, yang kedua, dal.
Yang ketiga, zal. Yang keempat, ra. Yang kelima, okey, kita tengok dulu contoh untuk alif. Okey, kita tengok contoh untuk alif. Dia tulis kaf, alif, ka, wai, ya, waw, yu, kayu. Okey, kita tengok ejaan. Nampak tak? Okey, huruf alif tu, huruf yang sebelum dia, kita boleh sambungkan. Tapi selepas huruf alif, kita tak boleh sambungkan dengan huruf selepas tu. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak? Nampak. Okey, jadi lepas huruf alif, kita tak boleh sambungkan. Kita kena asingkan huruf selepas huruf alif tu. Kalau sebelum kita boleh sambung. Kemudian kita tengok contoh huruf dal. Okey. Pa, pe, dal, ngadang, pedang. Jadi huruf dal tu, huruf sebelum dal kita boleh sambungkan. Tapi lepas huruf dal, kita tak boleh sambung. Okey, huruf dal pun sama. Tengok huruf dal. Okey. Zal, alif, ta, zat. Tengok. Zal tu, lepas huruf zal kita tak boleh sambung. Kemudian huruf ra. Okey, huruf ra. Ba, ra, waw, sin, berus. Nampak? Sebelum huruf ra tu dia bersambung dengan bersambung. Okey, faham tak? Faham? Faham tak? Yang lain faham? Okey, kita tengok lagi. Kita tengok lagi huruf apa lagi yang tak boleh sambung selepas dia. Okey, yang kelima huruf zain. Yang keenam huruf waw. Dan yang ketujuh huruf ba. Okey, contoh huruf zain. Contoh dia zakat. Huruf zain tu dia tak boleh bersambung selepas dia. Dia kena asingkan huruf selepas huruf zain tu. Kemudian contoh huruf waw. Bawang, buang. Okey. Jadi buang. Kamu kena asingkan. Sebelum huruf waw tu boleh sambung. Tapi lepas huruf waw dia tak boleh bersambung. Kemudian huruf va. Huruf va contoh dia vacuum. Sama juga. Lepas huruf va tu kamu tak boleh sambungkan. Okey, faham tak? Ada berapa huruf semua? Ada berapa huruf? 7. Okey, ada 7 huruf. Okey, ada 7 huruf yang tak boleh sambung selepas dia. Kalau kamu salin nanti tak sempat. Nanti Ustaz bagi slide, kamu tulis nota dalam buku, okey? Ustaz ajar dulu, nanti Ustaz akan bagi slide baru kamu salin nota. Boleh? Ustaz, dah boleh salin ke yang dalam slide? Ustaz. Nanti dulu. Dah boleh slide. Ustaz ajar dulu. Saya salin lagi. Ustaz ajar dulu. Ustaz hantar dalam slide baru boleh salin kan? Nanti Ustaz ajar dulu. Nanti Ustaz hantar slide. Ustaz hantar kat Telegram ke grup WhatsApp? Nanti Ustaz hantar dekat Telegram. Okey? Okey. Ustaz ajar dulu. Kemudian nanti Ustaz hantar dekat Telegram baru kamu buat nota. Okey. Jadi Kena huruf tulis yang Ustaz present ni. Ustaz yang kat Ustaz slide ajar dulu. Ustaz ni Ustaz boleh masuk dekat Telegram ke?
Kejap lagi Ustaz hantar dekat Telegram. Sekarang ni Ustaz ajar dulu. Nanti Ustaz dah habis ajar semua, Ustaz masukkan dekat Telegram, baru kamu tulis nota. Boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Sekarang ni kamu dengar dulu apa yang Ustaz ajar. Kalau tak nanti kamu tak dengar. Okey. Okey, jadi kita ada berapa huruf yang tak boleh sambung selepasnya? 7. Okey. 7. Okey, kita boleh panggil dia huruf apa? Kita panggil dia huruf Kedekut. bagus. Kita panggil dia huruf kedekut. Apa huruf kedekut? Alif, dal, za, dal, Okey, bagus. Kemudian kita tengok lagi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey. Huruf ta marbutah dan ya hanya terletak di akhir perkataan. Namun dalam penulisan Jawi bahasa Melayu, huruf ta marbutah dan ya boleh disambung. Okey, kita tengok. Kalau huruf ta marbutah dengan ya ni, Saya tahu tak betul yang bersambung. okey, kita tulis dia dekat akhir, dia cuma terletak dekat akhir perkataan. Tapi dalam bahasa Melayu, dalam penulisan Jawi, dia boleh sambungkan. Okey, kita tengok contoh huruf ta. Ta marbutah. Okey, ta marbutah. Contohnya solat. Okey, jadi bila kita nak sambungkan dia, okey, kita tulis huruf ta yang terbuka. Kita dah tak tulis ta marbutah lagi. Kita tukarkan kepada ta maftuhah. Berubah menjadi ta maftuhah, ta yang terbuka. Okey. Faham tak? Okey, faham? Kalau huruf ta marbutah ni dia dekat akhir perkataan je. Tapi kalau dalam penulisan Jawi, kalau kita nak sambungkan, kita boleh tukarkan ta marbutah tu kepada ta maftuhah. Jadi semua. Mata aku dah tak nampak. Semua mata tak bawa kata aku nampak. Dia jenis lambat nulis. Okey, kemudian kita tengok huruf ya. Huruf ya Rumah mancet. Yang macam Okey, kemudian kalau kita nak sambungkan dia, kita tukarkan huruf ya tu kepada huruf alif. izinkan saya pergi tandas. Okey. Ni. Okey, jadi kita kalau kita tulis perkataan, kita tulis ya dekat hujung perkataan. Tapi kalau kita nak sambung, kita tukarkan huruf ya tu kepada huruf alif. Okey, dapat? Apa ni? Sirun Omar jangan main chat. Okey, sekarang ni masa untuk belajar, bukan masa untuk main chat. Okey, Sirun Omar dengan Firdaus, apa? Okey, Ustaz dah pesan banyak kali jangan main chat. Okey, faham tak? Untuk huruf ta marbutah dengan ya. Faham. Faham. Okey, faham. Apa? Faham. Okey, ada tak yang tak faham? Saya tak faham. Okey, kita tak faham. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Sirun Omar. Ustaz kata jangan main chat. Okey, sekarang ni masa untuk kamu belajar, bukan masa untuk kamu main chat. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Okey, untuk huruf ta dan huruf ya, dia hanya terletak pada akhir perkataan. Okey, contohnya macam kita tengok dekat bawah tu. Solat, huruf ta marbutah tu dekat hujung perkataan. Ataupun huruf ya, taqwa. Kita tengok dia, ya tu dekat hujung perkataan.
Ustaz. Ustaz tak dengar. Ustaz mute sendiri ke ada mute Ustaz? Ada orang mute Ustaz. Ustaz. Okay. Okay, dah dengar? Dengar. Jadi kalau kita nak sambungkan perkataan solat tu, okay, kita kena ubahkan ta marbutah tu kepada ta maftuhah. Okay, nampak contoh yang dekat tengah. Solatku. Jadi ta marbutah tu kita dah tukarkan, kita dah ubah dia kepada ta yang terbuka, ta maftuhah. Okey, faham? Faham. Okey, kemudian kita tengok kemudian kita tengok contoh huruf ya. Okey, kalau huruf ya sama juga, dia dekat akhir perkataan. Contohnya perkataan takwa. Okey, dia jadi huruf ya. Tapi kalau kita nak sambungkan apa? Namai. Okey. Jadi kalau kita nak sambungkan perkataan, kita tukarkan kepada huruf alif. Bunyi dia sama, cumanya bila kita nak sambung, kita tukarkan kepada huruf alif. Sirun Omar, Akil, jangan main chat, Ustaz kata. Sirun Omar. Saya tak main pun chat. Jangan main chat, Ustaz kata. Okey. Jadi kita tukarkan huruf ya tu kepada huruf alif kalau kita nak sambungkan. Okey, faham? Faham tak? Faham tak semua? Faham. Tak. Apa? Faham. Tak faham. Tak faham. Okay, ada lagi ke yang tak faham? Tak ada. Siapa yang tak faham lagi? Ada tak yang tak faham? Haifah tak faham ke? Okey, tak faham. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Okey, untuk huruf ta marbutah dan ya hanya terletak di akhir perkataan. Okey. Kita tengok contoh macam dia letak dekat akhir perkataan. Contohnya dekat bawah tu kotak yang pertama. Solat. Okey, tengok ta marbutah tu dia ada dekat akhir perkataan. Ataupun kotak yang bawah dia taqwa. Huruf ya. Dia dekat akhir perkataan. Okey, nampak tak? Apa nama? Okey, Haifah nampak? Nampak kan? Okey. Jadi dia dekat akhir perkataan, tapi kalau dalam penulisan Jawi, kalau kita nak sambungkan, huruf ta dan huruf ya ni kita boleh sambungkan dia. Kita boleh sambungkan, tapi kita kena tukarkan. Kalau huruf ta marbutah kita kena ubah dia menjadi ta maftuhah. Okey. Kita buka ni. Okey. Jadi kita ubah ta marbutah ni kepada ta maftuhah. Okey, kita tengok kotak yang nombor 2 ni. Solatku. Jadi ta marbutah tadi tu kita dah tukarkan dia kepada ta maftuhah. Okey, nampak tak Haifah? Okey. Kemudian kalau perkataan taqwa, huruf ya ni kita nak sambungkan, kita tukarkan huruf ya tu menjadi huruf alif. Okey. Boleh? Boleh tak? Okey, faham? Faham. Faham tak Haifah? Faham, Ustaz. Okey. Kalau faham boleh Ustaz pergi slide yang seterusnya. Faham. Boleh Ustaz pergi slide yang seterusnya? Boleh. Okey, kalau boleh kita tengok yang seterusnya.
Okey, kita tengok dulu. Huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kita panggil dia huruf sombong. Dia dekat sebelum pun tak boleh, dekat selepas pun tak boleh kita nak sambungkan. Kita panggil dia huruf sombong. Siapa tahu ada berapa huruf sombong? 3. Lagi berapa? 6. 6. Salah. 7. Okey. Hamzah. Okay. Jadi satu je huruf dia. Huruf hamzah. Okay, siapa cakap huruf hamzah tadi tu? 1. Bagus. Jadi kita ada satu je huruf sombong. Maksudnya dekat sebelum huruf hamzah ni kita tak boleh nak sambungkan. Dekat selepas huruf hamzah pun ni pun kita tak boleh nak sambungkan dengan apa-apa huruf sekalipun. Kita cuba tengok contoh. Okay. Contoh yang pertama. Sorry. Apa? Ya. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Mu'allaf. Nampak? Hamzah tu dekat sebelum pun kita tak boleh sambung. Dekat selepas pun kita tak boleh sambung. Kita kena tulis dia satu-satu dia je. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Dal, alif, hamzah, waw, nun. Daun. Okey, jadi kita tuliskan daun tu. Hamzah tu kita tulis dia asing. Kita tak sekali. Kita tulis dia asing sebab dia tak boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepas. Okey. Musa, kamu masuk dua ni ke? Kamu masuk dekat dua phone ke? Okey. Jadi huruf hamzah tu kita tulis asing sebab dia tak boleh sambung sebelum dan selepas. Tulis apa? Tak, kamu tak perlu tulis lagi. Kamu dengar dulu. Nanti Ustaz bagi slide nanti baru kamu buat nota. Okey? Apa? Tak dengar. Kamu dengar dulu Ustaz terang. Nanti Ustaz akan bagi slide dekat kamu. Okey. Bila Ustaz bagi slide nanti baru kamu buat nota. Okey? Okey. Kemudian yang ketiga. Alif, hamzah, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Ice cream. Okey. Nampak huruf hamzah tu dia tak bersambung dengan huruf alif. Dia tak bersambung dengan huruf ya. Okey, nampak? Nampak tak? Nampak. Okay, jadi huruf hamzah ni dia sombong. Dia tak boleh bersambung dengan huruf-huruf yang lain. Sama ada sebelum ataupun selepas dia. Okey, faham? Faham tak? Faham. Okey, faham. Faham. Okey, kita ada berapa huruf sombong? Faham. Kita ada berapa huruf sombong? 1. 1 je. 1 je. Satu. Apa dia huruf sombong tu? Apa dia huruf sombong? Hamzah. Okey, huruf hamzah. Okey. Okey, kita ada huruf hamzah. Okey, boleh Ustaz pergi untuk slide yang seterusnya? Ustaz. Ya. Boleh salin ke? Kan Ustaz kata tak perlu salin lagi. Tak payah salin lagi. Nanti Ustaz bagi nota nanti, Ustaz bagi slide nanti kamu baru tulis nota dalam buku. Okey, kalau Ustaz suruh kamu Nanti Ustaz bagi kat Telegram. nanti kalau Ustaz suruh tulis sekarang nanti Ustaz tak sempat ajar kamu semua. Okey. Jadi Ustaz ajar dulu, kemudian baru kamu buat nota. Okey, boleh Ustaz bagi slide yang seterusnya? Ini cuma apa tau? Boleh.
Sama boleh. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Umar tak buka Okey, Sorry ya, saya Slide yang tak tahu. Paling slide yang seterusnya. Okey, jangan bising. Jangan bising. Jangan bising. okey Ustaz. Kenapa Ustaz ni Umar? Okey. Jangan bising. Okey, kemudian kita tengok huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey. Jadi kita belajar Umar jangan bising Ustaz kata. Okey. Jangan bising. Ustaz dah mute dah tadi. Kamu buka balik. Okey. Tadi kita belajar ada satu huruf yang tak boleh bersambung selepasnya. Huruf kedekut. Umar, kamu buka mikrofon nanti kamu bising. Ustaz nak terangkan. Okey. Saya buka mikrofon je tak bising. Okey. Kemudian kita Ulang. Umar. Okey, siapa pun tak boleh buka mikrofon kecuali kalau ada nak cakap benda penting je. Dalam saya. Okey. Kemudian kita belajar huruf yang sombong. Dia tak bagi sebelum ataupun selepas dia tu ada huruf lain boleh sambung. Okey, jadi yang terakhir, yang ketiga kita tengok huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kita panggil huruf pemurah. Maksudnya depan dia boleh sambung, belakang pun boleh sambung. Okey. Faham tak? Maksudnya sebelum huruf tu boleh bersambung, selepas huruf tu pun dia boleh bersambung. Kita panggil dia huruf yang pemurah. Dia bagi je huruf tu, huruf lain bersambung dengan dia. Okey. Siapa tahu ada berapa? Siapa tahu ada berapa huruf? Siapa tahu ada berapa? Tak tahu. Okey, tak tahu. Kalau tak tahu, kita tengok apa huruf yang pemurah ni. Okey. Yang pertama, huruf ba. Yang kedua, huruf ta. Yang ketiga, huruf sa. Kemudian, huruf jim. Lagi, huruf ca. Huruf ha. Huruf kha. Okey, huruf sin. Huruf shin, huruf sad, huruf dad, dha, Dot. Ini ada banyak lah. ain, qaf, kaf, ga, tam, mim, kemudian nun, ha, ya, nya. Okey. Jadi ada berapa tu huruf yang boleh sambung sebelum dan selepasnya? Ada berapa? Cuba kira. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
22, 23, 24, 25, 26, 27. Okey. Kita ada 27 huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok sikit je contoh je. Kita tak tengok satu-satu huruf. Sebab banyak kalau kita nak tengok satu-satu huruf. Kita cuba tengok contoh yang pertama dulu. Okey, contoh yang pertama. Sin, ya, fa, ya, ra. Okey, sifir. Jadi nampak tak yang Ustaz warnakan warna merah tu? Nampak. Huruf apa yang Ustaz warnakan?
Ya. Okey, huruf ya. Ya. Huruf ya ni ada tak dalam huruf pemurah? Ya. Ada. Okey, ada. Jadi kita tengok huruf ya tu kita tengok. Sebelum huruf ya tu ada huruf sin. Jadi huruf sin tu kita boleh bersambung dengan huruf ya. Kemudian lepas huruf ya tu ada huruf fa, sama juga. Kita boleh sambungkan dengan huruf ya. Jadi kita boleh sambungkan sebelum dan selepas dia. Okay, kita tengok lagi contoh yang kedua. Mama sekarang semua lah nampak ni. Saya qaf titik. Okey. Huruf apa yang Ustaz warnakan tu? Ta. Okey, huruf ta ada dalam huruf pemurah tak? Ya. Ada tak? Ada. Okey, ada. Jadi huruf ta dalam ni dia bersambung dengan huruf apa? Dia bersambung dengan huruf ya. Okey, bagus. Dia bersambung dengan huruf ya. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Bara, sin, alif, mim, ba, waw, nga. Bersambung. Okey, kita tengok huruf ba. Yang kedua tu. Okay, sebelum huruf ba tu ada huruf mim. Bad mim. Dia campur Lepas huruf ba tu mim. dia sambung huruf waw. Nampak? Okey, nampak tak? Dia boleh sambung sebelum dia pun bersambung, selepas dia pun kita boleh sambungkan. Okey, jadi lagi dua perkataan bersambung. Kita tengok yang lain. Okey. Kesusahan. Okey. Kesusahan. Tak salah je ke untuk kesusahan ni? Oh, betul. Okey. Kesusahan. Jadi huruf apa yang Ustaz warnakan tu? Huruf sin. Okey, huruf sin kita ada tak dalam huruf surah? Ada. Okey. Jadi sebelum huruf sin tu dia bersambung dengan huruf apa? Okey, huruf kaf. Lepas huruf sin huruf apa? Wow. Okey, huruf waw. Tengok. Jadi sebelum huruf sin tu dia bersambung dengan huruf kaf. Lepas huruf sin bersambung dengan huruf waw. Okey. Pa, alif, dal, nun. Padanan. Okey, nampak huruf nun tu ada tak dalam huruf pemurah? Ada. Okey, ada. Okey. Faham tak? Faham. Okey, kita ada berapa huruf pemurah? Ada berapa? 27. Bagus. 27. Okey, faham ke semua? Faham. Okey, kalau faham boleh Ustaz ubah slide yang baru? Boleh. Okey. Okay, Ustaz ubah slide yang baru. Kita tengok lagi. Okey, kita tengok. Huruf ba, ta, nun dan ya akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Okey. Kita tengok keadaan titik. Dia kata dekat sini huruf ba, huruf ta, nun dan ya akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Kita tengok contoh macam mana. Ustaz tak tunjuk semua tapi Ustaz tunjuk. Okey. Dan ni Ustaz tunjuk contoh huruf ba. Okey, untuk kotak yang warna merah ni nampak tak? Okey. Huruf ba tu dekat awal huruf, awal perkataan. Okey, jadi bila huruf ba tu dekat awal perkataan, dia kena letak dekat depan, dekat tepi. Okey, dekat tepi.
Okey, kemudian kalau huruf ba tu di tengah perkataan. Nampak tak macam tu? Jadi huruf titik ba tu dia dekat bermulanya huruf ba. Okey. Dapat tak? Okey. Kemudian kalau huruf ba tu dekat hujung. Jadi titik dia berada dekat tengah-tengah huruf. Okey, nampak tak beza? Nampak tak beza? Nampak tak beza? Beza. Nampak tak? Dah boleh salin Nampak. ke? Yang mana salin? Kena salin ke? Tak perlu lagi. Kejap lagi kamu salin. Ustaz ajar dulu. Okey? Kamu nampak tak beza dia apa? Nampak. Saya salin dulu Kejap lagi baru kamu salin. Okey, Ustaz ajar dulu. Okey. Kalau Ustaz, yang ni kena salin ke? kejap lagi. Okey, kejap lagi. Dia Okey. Kemudian kita tengok lagi. Yang kedua. Huruf nya berubah titiknya dari atas ke bawah apabila bersambung di awal dan di tengah perkataan. Okey. Okey, kita tengok hurufnya. Kalau dia dekat awal dan di tengah, okey, dia kena letak titik dia dekat bawah. Okey, asalnya hurufnya ni titik dia kat mana? Atas. Okey, asalnya hurufnya titik dekat atas. Tapi bila kita tulis bersambung dekat awal ataupun dekat tengah perkataan, titiknya ni akan berubah duduk dekat bawah. Okay, nampak tak? Ni bila dekat awal perkataan. Jadi titik dia tu akan berubah duduk dekat bawah. Okey, ini dekat tengah perkataan. Dia sama juga, dia berubah duduk dekat bawah. Dan yang ketiga bila dia berada dekat hujung, baru kita kekalkan titik dia tu dekat atas. Okey. Faham tak? Faham. Faham? Okey, faham. Kalau faham, boleh Ustaz ubah lagi? Kita tengok lagi yang lain. Boleh. Okey, boleh. Siapa lagi yang main chat tu? Boleh. Siapa lagi yang main chat? Okey, jangan main chat lagi. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Huruf yang terletak di bawah garisan hendaklah diangkat dan diluruskan di atas garisan. Kita tengok. Okey, huruf apa ni? Cuba kita tengok. Apa? Okey, kita tengok huruf apa. Okey, cuba tengok. Huruf ca. Okay, jadi nampak tak huruf ca tu dia bila kita tulis satu huruf, maksudnya huruf ca tu dia berada dekat bawah garisan. Nampak tak garisan warna merah tu? Nampak. Ya, jadi bila kita tulis satu huruf, titik dia tu dekat bawah garisan. Dia punya rumah dia tu dekat bawah garisan. Tapi bila kita nak sambungkan, kita kena angkat dia dan luruskan dekat atas garisan. Macam nampak tak? Kotak yang kedua. Nampak. Pak. Okey, nampak tu? Aneh. Huruf ca tu dekat awal perkataan. Kalau kotak nombor 3 lah tak dengar. Ustaz, yang ni pun kena salin. Dekat Ustaz, nanti Ustaz tengah-tengah. hantar dekat Okey, Telegram. kemudian Kita kalau salin kat sekejap lagi Telegram. kamu salin. Nanti kamu salin dekat Telegram.
Okay. Ha? Okay, kemudian kalau huruf K tu dekat akhir perkataan, sama juga. Dia tak berubah duduk atas garisan. Dia kena tulis bawah garisan. Okay. Dapat tak? Nampak? Okay. Kemudian kita tengok lagi. Huruf Sin. Okay, nampak tak huruf Sin? Okay, huruf Sin ni dia ada 3 rumah. 2 rumah kecil dan 1 rumah besar. Nak keluar. Okay, jangan bising. Okay. Jadi huruf Sin. Huruf Sin ni dia ada 3 rumah. 2 rumah kecil dan 1 rumah besar yang ditulis di bawah garisan. Nampak kan garisan warna merah tu? Nampak. Jadi bila kita nak tulis dia di awal huruf, di awal perkataan ataupun dekat tengah perkataan, okey, 3 rumah tu kita kena tulis atas garisan dan kita kena luruskan. Macam kotak warna biru dengan warna hijau tu. Okey, nampak? Okey. Kemudian kita tengok huruf Sod pun sama. Huruf Sod dia ada rumah dekat bawah garisan. Tapi kalau kita nak tulis dia, kita kena angkat rumah tu letak atas garisan. Okey, faham? Okey. Huruf Lam pun sama. Kita kena tulis dia yang bawah dia tu kita kena bawakan pada garisan sikit. Kemudian bila kita sambungkan dekat awal ataupun tengah, kita tulis dia atas garisan. Okay. Kita sambung lagi. Okay. Huruf Ain, Rin dan Nga berubah bentuknya di tengah dan di akhir apabila bersambung. Okay. Cuba kita tengok. Dia berubah. Okay. Nampak? Kalau huruf Nga ataupun huruf Ain ataupun huruf Rin, dia akan berubah bentuk dia menjadi macam ni. Huruf Nga kita buat kepala atas je. Kepala atas, kemudian rumah yang bawah tu kita letak dia dekat atas. Atas garisan. Okey, saya dah faham. Okay, nampak tak beza dia? Beza bentuk tu, dia dah berubah. Okay? Nampak. Okay. Okay, kemudian huruf Mim dan Ha berubah bentuknya di awal dan di tengah apabila bersambung. Okay, kita tengok huruf Ha. Huruf Ha, kalau di awal dia ditulis macam yang kotak nombor 2 tu. Okay, nampak? Dia berubah. Dia tak sama bentuk dia. Dekat awal lain, dekat tengah lain, dekat hujung pun lain. Dia berbeza. Okay. Kalau huruf Mim, huruf Ha di akhir ada 2 bentuk. Sama ada Ha yang bersambung ataupun Ha yang berseorangan. Okay. Tamar buta pun ada tu bentuk. Bukan ta marbutah, tu Ha. Tu huruf Ha, bukan ta marbutah. Okey. Kemudian huruf Mim. Itu huruf Mim kalau kita nak sambung kan dekat tengah ataupun awal. Okey. Nampak tak dia punya beza? Nampak tak beza dia? Nampak. Okey, kalau nampak kita pergi slide yang seterusnya. Okey, kejap Okey, tahukah anda? Okey, huruf Ya disebut juga sebagai alif maksurah. Huruf Ya yang tak ada titik tu, yang dekat hujung perkataan tu, dia juga disebut sebagai alif maksurah. Okey? Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Kalau boleh, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, amalkan. Membantu rakan dalam kesusahan. Okey, jadi kalau kamu tengok ada rakan kamu dalam kesusahan, kamu kena buat apa?
Tolong. Okay, kamu kena tolong dia. Bagus. Okay. Kemudian, latihan ni nanti kamu tengok. Okay. Okay, jadi faham tak? Faham tak? Faham. Okay, jadi nanti Ustaz akan hantar slide ni dekat Telegram. Nanti kamu boleh salin nota. Salin nota dalam buku Ustaz bagi tahu tadi tu, buku hijau tadi. Okay. Salin nota dalam buku hijau. Dah boleh salin ke tak boleh salin? Salin dalam Telegram ke salin sekarang? Sekejap lagi Ustaz hantar dekat Telegram sebab kita dah habis masa. Sekarang ni dah pukul 1. Okay, kemudian dekat hujung slide tu Ustaz ada tulis latihan mana yang kamu kena buat. Dalam buku oranye ni nanti kamu ada latihan. Okay. Kamu Buku surat berapa Ustaz? Muka surat 7 sampai 10. Slide tu apa? Okay, nanti kamu tengok. Kalau tak faham nanti Ustaz tanya Ustaz balik. Okay. Ustaz Okay. Telegram ke? Kat mana Ustaz? Sekejap lagi Ustaz hantar dekat Telegram. Okay. Ni buku ni. Latihan muka surat 7 sampai 10. Buku apa? Buku oranye latihan. Warna hijau. Sorry ke Ustaz? Buku inventory tu untuk latihan. Nanti nota kamu tulis dalam buku tulis hijau. Okay. Jadi kalau kamu faham, kelas kita sampai Ustaz, ni inventory saja. buat muka surat 4 hingga 7 ke? Inventory muka surat 7 sampai 10. 7 hingga 10. 10. 7 hingga 20. 10. 10. 10. 10. Okey. Okey, faham. Okey. Apa Ustaz? Buku inventory, latihan buku inventory, nota nanti kamu tulis dalam buku hijau. Okay. Okey. Kita lupa. Apa? Kita lupa yang jauh ni kita kat bawah. Apa? Buku ni ke? Buku tu. Buku